juga memperuntukkan kuasa kepada Ketua Pendaftar IPTS yang telah dilantik oleh Menteri di bawah subsection 3.1 untuk mengambil tindakan perundangan terhadap IPTS yang didapati melakukan kesalahan atau melanggar peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Akta 555 pernah dipinda sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2003, 2009 dan 2012. Pindaan ke atas Akta 555 pada tahun 2012 melibatkan penyelarasan peruntukan dengan Akta University College dan University (AUKU) Akta 30 yang berkaitan dengan penglibatan pelajar dalam bidang politik. Pindaan ke atas Akta 555 merupakan suatu usaha berterusan bagi memastikan perkembangan sektor IPTS adalah dikawal oleh peruntukan-peruntukan dan peraturan-peraturan yang selari dengan keperluan semasa sektor pengajian tinggi swasta supaya perkhidmatannya adalah berkualiti dan lestari. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menyemak Akta 555 dan peraturan-peraturan yang lain sejak tahun 2011 yang didorong oleh perkembangan pendidikan tinggi semasa termasuk proses liberalisasi sektor pengajian tinggi swasta yang dijalankan ke atas IPTS bertaraf universiti bermula pada tahun 2012. Proses liberalisasi sektor pengajian tinggi swasta membolehkan pelabur asing memegang equity sebanyak 100% dalam urusan penubuhan IPTS serta memerlukan sektor pengajian tinggi swasta mematuhi prinsip liberalisasi yang telah ditetapkan. Datuk Ketua, proses liberalisasi sektor pengajian tinggi swasta adalah bertujuan untuk memberi peluang dan ruang kepada penambahbaikan suasana pendidikan tinggi, ekonomi dan sosial. Antara impak positif yang dihasilkan daripada proses liberalisasi sektor pengajian tinggi swasta adalah meningkatkan akses dan equity pendidikan kepada pengguna tempatan dan juga asing, meningkatkan pengantarbangsaan, meningkatkan modal atau pelaburan, meningkatkan pembangunan modal insan, meningkatkan daya saing, meningkatkan kualiti dan seterusnya pengiktirafan dan mengurangkan kos pendidikan ke atas pelajar, terutamanya pelajar yang mengikut pengajian di luar negara. Bagi memastikan bahawa persediaan menghadapi proses liberalisasi sektor pengajian tinggi swasta berjalan lancar dan berkesan, pelbagai strategi, aktiviti dan program telah dirancang dan telah dilaksanakan. Perbincangan dan pemantauan pelaksanaan telah diadakan di dalam beberapa siri Strategic Reform Initiatives Lab dengan izin SRI Lab, mesyuarat bersama agensi-agensi seperti Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan Pemandu dan Malaysia Services Development Council MSDC bagi mendapatkan maklum balas yang berkaitan dan juga sesi konsultansi dengan pelbagai stakeholders juga turut diadakan. Perbincangan tersebut memberi tumpuan kepada usaha-usaha membangunkan kapasiti, saya ulang. Perbincangan tersebut memberi tumpuan kepada usaha-usaha membangunkan kapasiti IPTS oleh kerajaan selain daripada usaha IPTS sendiri untuk berdaya saing dan usaha-usaha untuk mempromosikan peningkatan perdagangan melalui penyingkiran halangan perdagangan bebas. Dalam hal ini, pematuhan prinsip liberalisasi atau iaitu ketelusan, keobjektifan dan tiada diskriminasi sering menjadi rujukan. Kuasa Menteri untuk pelabur untuk menubuhkan IPTS di bawah Seksyen 22 dilihat sebagai bertentangan dengan kewajipan Most Favoured Nation dengan izin di bawah Perjanjian Rangka Kerja WTO mengenai perkhidmatan bahagian 2. Sehubungan itu, bagi melancarkan pelaksanaan liberalisasi sektor pengajian tinggi swasta, maka pindaan kepada Seksyen 22 dengan menyingkirkan amalan permohonan bagi penubuhan dibuat atas pelawaan perlu dilakukan. Datuk Ketua, bagi memenuhi keperluan liberalisasi, Kementerian Pendidikan mencadangkan
agar Seksyen 22 di bawah Akta 555 dipotong supaya peruntukannya tidak menjadi halangan atau mengelirukan pelabur asing yang ingin melabur dan menubuhkan IPTS di Malaysia. Sektor perkhidmatan pendidikan khususnya pengajian tinggi sedang berkembang dengan begitu pesat sekali. Arus dan ledakan globalisasi telah menghasilkan dan membentukkan hala tuju baru pengajian tinggi dengan melahirkan beberapa trend baru seperti pendidikan merentasi negara dengan izin Transnational Education atau TNE, liberalisasi, kolaborasi dan sebagainya. Arus pembangunan ini telah mengubah lanskap pengajian tinggi negara khususnya sektor IPTS di mana pada masa kini didapati ramai pelabur asing telah mula menubuhkan IPTS di Malaysia selaras dengan hasrat kerajaan bagi menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan serantau yang bertaraf antarabangsa. Tuan Yang Ketua, proses liberalisasi sektor pengajian tinggi swasta dilaksanakan untuk menarik pelabur asing bagi menyediakan IPTS bertaraf dan bereputasi antarabangsa. Walau bagaimanapun, proses liberalisasi menuntut pelbagai keperluan bagi menepati prinsipnya seperti ketelusan, keobjektifan dan tiada diskriminasi. Proses liberalisasi akan mengurangkan halangan, memudahkan perniagaan dijalankan dan mengukuhkan peraturan domestik. Strategi sedemikian perlu supaya suasana perniagaan menjadi lebih yakin dan kondusif kepada pelabur asing untuk berniaga. Bagi memenuhi keperluan liberalisasi dan di dalam merancangkan proses mengantarabangsakan sektor pengajian tinggi, pindaan Seksyen 22 di bawah Akta 555 adalah penting dan kritikal kerana peruntukannya adalah bercanggah dengan inisiatif proses liberalisasi sektor pendidikan swasta negara. Pindaannya amat diperlukan kerana sektor pendidikan swasta negara khususnya penubuhan IPTS bertaraf universiti telah pun melalui proses liberalisasi pada tahun 2012. Percanggahan tersebut jika tidak dibetulkan akan menimbulkan isu ketidakpatuhan dasar-dasar liberalisasi antarabangsa. Hal ini akan mengeruhkan imej negara dan menjejaskan hasrat Malaysia untuk menjadi hub pendidikan serantau. Pindaan Seksyen 22 dan seksyen yang berkaitan dengannya perlulah dilaksanakan supaya tidak membawa implikasi kepada peruntukan lain. Cadangan pindaan adalah untuk memansuhkan permohonan dan bagi penubuhan universiti, kolej universiti dan kampus cawangan dibuat atas pelawaan menteri. Dengan pemansuhannya, dasar asal iaitu kelulusan menubuhkan IPTS bertaraf universiti, kolej universiti, kolej dan kampus cawangan luar negara masih kekal melalui Seksyen 6 di bawah Akta 555. Pindaan ke atas Akta 555 akan dapat memenuhi kehendak dasar liberalisasi negara dan seterusnya memudahkan pelabur asing menubuhkan IPTS di Malaysia seiring dengan hasrat kerajaan menjadikan negara sebagai hub pendidikan serantau yang bertaraf antarabangsa. Datuk Ketua, butiran terperinci mengenai rang undang-undang ini adalah seperti berikut. Fasal 1 mengandungi tajuk ringkas akta yang dicadangkan. Fasal 2 bertujuan untuk memotong Seksyen 22 Akta 555 bagi yang menghendaki menteri membuat pelawaan terlebih dahulu sebelum boleh memohon kelulusan atau menubuhkan universiti, kolej universiti atau kampus cawangan universiti, kolej universiti luar negeri. Ini selaras dengan dasar liberalisasi perkhidmatan yang berhubung dengan sektor pendidikan. Fasal 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 23 Akta 555 untuk menegaskan tentang kehendak pemakaian peruntukan Akta 555 berhubung dengan permohonan bagi penubuhan universiti,
College University atau kampus cawangan universiti, college universiti luar negeri. Fasal 4 bertujuan untuk memasukkan peruntukan kecualian dan peralihan. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Ada siapa menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Hormat. Hadirin yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Tak ada nak bahas ke? Pokok senang sila. Kalau tak ada ni kita balik awal ni, dia usul tadi sampai hingga usul ya. sampai bil kita, ini saja. kita ikut pada usul. Ya. Tapi sekarang ni yang mau perucap memang. Ya. Okey. Nak cakap dulu. Cakap dulu. Tak ada panggil perusahaan ada. Oh ya, coba panggil saya dulu. Dah panggil dah. Ya. Saya bangun tadi saya ingatkan tak ada orang. Okey, terima kasih kepada yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri yang hadir pada pagi ini, yang telah membentang satu akta, meminda akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta 555. Saya terima kasih kepada Yang Berhormat menunjukkan bahawa kerajaan begitu bersedia untuk nak pastikan dari segi kawalan kepada kewujudan